Baik saudara, fokus negeri di bawah bayu mengenai sistem indeks accountability kerajaan negeri dan persiapan pelancaran jelajah Ramadan RTM. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya dia, Sabah hari ini melancarkan sistem indeks accountability kerajaan negeri dilaksana dalam pengauditan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman ke atas agensi-agensi kerajaan negeri. Sistem yang diwujudkan bahagian audit Kementerian Keuangan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Komputer itu dilancarkan Menteri Keuangan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di Kota Kinabalu. Ketika ditemui, Datuk Masidi yakin sistem tersebut akan mempertingkat dan menambah baik pengurusan kewangan dan secara kawalan dalaman organisasi masing-masing. Ia sekaligus meningkatkan accountability dan integriti penjawat awam selain menambah hasil kerajaan melalui perbelanjaan efektif. Be a bit more tough in demanding money that is due to you, because that's the government revenue, and we need the amount of money to develop Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Masidi turut menekankan mengenai pentingnya pematuhan prosedur terhadap sebarang pengumuman mengenai projek ataupun pelaburan yang dilancarkan di negeri ini. Buat jelung kalinya, Sabah dipilih menjadi lokasi pelancaran program Jelajah Ramadan RTM bagi tahun 2023. Program tahunan RTM yang berusia lebih sedekad ini dijangka dilancarkan Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKD esok. Perkembangan lanjut mengenai persiapan akhir program ini terus saja bersama Sahira Samain. Baik, terima kasih Rita. Saya kini berada di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital sempena persiapan akhir program Jelajah Ramadan RTM 2023 yang akan dilancarkan esok. Baik, untuk perincian lanjut kita bersama dengan Timbalan Pengarah RTM Sabah, Aminah Samsudin Muhammad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan, mungkin Puan boleh kongsikan mengenai persiapan akhir program Jelajah Ramadan ini. Okey, sekarang ini kita sedang mengadakan raptai penuh untuk majlis pelancaran Jelajah Ramadan peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia yang insya-Allah akan diadakan esoklah pada hari Jumaat 17 hari bulan Mac, dan dan juga insya-Allah akan bersama-sama kita melancarkan ialah yang berhormat Datuk Insinyur Syahilmi Yahya, Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri Kerja Raya Sabah. Okey. Baik Puan, untuk tahun ini apa perbezaan yang dilaksanakan berbanding penganjuran tahun-tahun sebelumnya? Okey, dan kita sekarang ni sudah pun ke arah 1 April kan, hari ini sudah 16 hari bulan Mac, jadi mengambil semangat sambutan hari RTM ke-77 tahun ini pada Jelajah Ramadan kita akan mengadakan CSR di 77 buah masjid, iaitu 3 masjid ataupun surau di setiap stesen, macam sama juga di RTM Sabah ini, Sabah FM, Tawa FM, Sandakan FM dan Keningau FM sahaja yang akan mengadakan CSR tu di 2 buah masjid lah. Ya. Baik Puan, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Baik, untuk makluman, pelancaran program Jelajah Ramadan RTM 2023 ini turut disiarkan secara langsung dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Baik, saya kira setakat ini dahulu perkongsian yang dapat saya bawakan mengenai persiapan akhir program Jelajah Ramadan RTM 2023. Kembali pada Rita. Silakan. Baik, terima kasih Sahira. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang ancaman maritim yang boleh mengganggu gugat ketenteraman dan kedaulatan di Sabah. Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Pahlawan Haji Muhammad Ruzelmi Ahmad Fahimi berkata, pihaknya sentiasa mengambil serius terhadap apa juga ancaman yang boleh menggugat keselamatan di negeri ini. Kawasan perairan Sabah khususnya di pantai timur terdedah kepada ancaman luar seperti jenayah rentas sempadan, penculikan untuk tebusan KFR dan rompakan di laut dan terkini isu tuntutan pihak mendakwa waris Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Kita tidak boleh memandang ringan sebarang ancaman, sebarang ancaman dalam bentuk apa juga ancaman yang ada di timur, especially di pantai timur Sabah.
Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan latihan operasi maritim Operational Sea Training Exercise East OSTEC East Siri 1 2023 di pengkalan TLDM Sepanggar di Kota Kinabalu. Mengenai latihan kali ini memfokuskan Field Training Exercise FTX antara lain berkaitan aspek navigasi, ilmu kelautan dan peperangan maritim bagi meningkatkan kemahiran dan kecekapan warga TLDM dalam melaksanakan tugas. OSTEC East Siri 1 2023 juga melibatkan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dengan penyertaan aset seperti helikopter EC-725 dan CN-235 selain pesawat Hawk serta keanggotaan dan aset di bawah Markas Wilayah Laut 2 Sandakan. Latihan di bawah Markas Pemerintahan Armada Timur ini bermula sejak 14 Mac sehingga 22 Mac ini. Seramai 653 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan parti Siri 7 semalam. Semua tahanan dipindahkan menggunakan pengangkutan laut feri MV Antonia 1 melalui Pelabuhan Sandakan ke Pelabuhan Zamboanga City di Filipina. Menurut kenyataan yang dikeluarkan di Sandakan, Pengarah Imigresen Negeri Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, semua parti adalah tahanan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Papar dan Tawau. Tahanan terdiri 439 lelaki, 145 wanita dan 69 kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Semua parti terbabit melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959, 1963 dan Peraturan-Peraturan Imigresen tahun 1963. Dalam pada itu, Datuk Sharifah mengingatkan semua warga asing agar memiliki dokumen perjalanan sah dan kebenaran permit kerja terlebih dahulu sebelum masuk ke negara ini. Dua peserta yang bersaing dalam program prakelayakan World Skills Malaysia akan mewakili Sabah ke World Skills Malaysia peringkat kebangsaan di jadual Jun tahun ini. Pemilihan tersebut melibatkan persaingan 6 peserta iaitu 3 untuk kategori seni reka gaya rambut dan 3 lagi bagi terapi kecantikan dan solekan. Pengurus Pusat Giat Mara Batu Sapi Sandakan, Ishak Mustamp alias Mustang berkata, Pusat Giat Mara Batu Sapi Daerah Sandakan buat julung kali dipilih sebagai tuan rumah untuk program berkenaan bertujuan memilih calon mewakili negeri untuk bersaing ke peringkat nasional. Harapan kita tinggilah sebab kita melihat komitmen mereka tu memang cukup baik. Okay, mereka latihan siang dan malam sebab kita faham ini adalah matlamat kita untuk mencapai kejayaan yang besarlah ke peringkat world scale ni. Diorang mampu buat yang terbaik untuk negeri Sabah untuk boleh pergi ke peringkat seterusnya. Buat yang terbaik, rezeki itu terpulang dari skill, kebolehan masing-masing. 6 peserta terlibat adalah 4 calon mewakili Kota Kinabalu dan 2 calon lagi mewakili tuan rumah Sandakan. Pemilihan diadili 4 juri profesional daripada Pusat Giat Mara Putatan, Giat Mara Limbawang dan pengusaha Pusat Kecantikan Swasta di Sandakan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri untuk lebih banyak pengisian berita wilayah petang ini. Dia, silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.